بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على سيدنا محمد. عرضت علي أمتي بأعمالهم. اللهم صل على سيدنا محمد. حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ورأيت من سيء أعمالها النخامة في المسجد لم تدفن. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Nabi SAW bersabda, Uridas alayya ummati bi'amalihim. Dibentangkan kepada aku umatku dengan amalan mereka. Husniha wa sayyi'iha, eloknya dan buruknya. Fara'aitu fi mahasini a'maliha, maka Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku telah melihat pada keelokan amalan umatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imatatul adza 'anil tariq, membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Wa ra'aitu min sayyi a'maliha, dan aku juga melihat kepada keburukan amalan umatku. An-nukhamatu fil masjidi, kahak di dalam masjid
lam tudfan, yang masih belum dikambus. Hadis hadis dikeluarkan daripada Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan dengan amalan umatnya, sama ada baik ataupun buruk, semua dibentangkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah pun wafat, maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak lagi hidup bersama dengan kita dalam dimensi kita pada hari ini. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup dalam dimensinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana hadis yang kita baca ini, bismillahirrahmanirrahim. Nabi sekalipun telah wafat, tapi Nabi masih hidup. Seperti mana para syuhada yang sekalipun mereka telah mati, tapi mereka tetap hidup. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu jangan menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Cumanya hidup mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidaklah seperti hidup kita di atas muka dunia ni, yang perlu makan, yang perlu minum untuk hidup. Ini syarat hidup di atas muka dunia, kena makan dan minum. Hidup di alam sebelah, hidup yang tidak memerlukan kepada makan dan minum, tapi hidup di sana direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebab mereka hidup. Ada satu masa, satu orang ayah, si ayah ini anaknya baru mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selepas daripada anaknya mati syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah ni teringin nak jumpa dengan anak dia. Ayah ni teringin nak jumpa dengan anak dia yang baru mati syahid. Dia nak tahu cerita macam mana anaknya hidup di alam sana. Maka si ayah ni berdoa saban hari sepanjang masa, berdoa nak jumpa dengan anak. Sehinggalah satu masa lama dia minta, sampailah satu masa yang Allah izin dia tidur malam, dia jumpa dengan anak dia. Bila berjumpa dengan anak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlakulah pertemuan di antara si ayah dan si anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pertemuan itu ialah pertemuan ruh dan ruh. Kita nak jumpa orang mati dalam keadaan kita berruh dan berjasad, mungkin tak berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun bukanlah mustahil kepada Allah, nak boleh Allah melakukan. Bahkan Allah telah melakukan pun dalam sejarah salafun salih. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jumpa anak dia, seronok. Maka bersembanglah si ayah dan anak ni. Kata ayah, ayah rindulah nak jumpa dengan
dengan dia. Macam mana malam ni boleh kita berjumpa? Kata si anak, malam ni malam kematian Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Maka semua puluhan, ratusan juta para syuhada sepanjang zaman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat di langit untuk turun ke dunia menyembahyangkan jenazah Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Jadi begitulah hidup para syuhada. Kalau syuhada itu hidup, maka hidup anbiya itu lebih aula. Lebih-lebih lagi lah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kita sebut tentang bahawa dibentangkan semua amalan umat dia, husniha wa sayyiha, sama ada amalan itu baik ataupun amalan itu buruk. Maka Nabi kata, fara'aitu fi mahasini a'maliha, maka yang aku tengok pada keelokan amal umatku ialah imatatul adza 'anil tariq, buang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kami ikut Kedah tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, musim orang ambil padi. Musim orang ambil padi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas jalan tu penuh selut, penuh tanah, penuh kelubang. Saya ada pengalaman. Kelubang ni bila mana dia duduk atas jalan, Allahumma salli ala sayyidina, kadang-kadang tu tinggi tu. Jadi bila mana kereta kita lalu, kita ingat dia lembut, rupanya dia keras. Bam, kena habis kita punya apa? Mampu akan jatuh. Jadi macam mana kita kalau tengok keadaan macam tu, kita berhenti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita usahakan, kita ambil, kita buang. Jadi itu dilihat oleh Rasulullah. Nabi kita tengok. Dalam kampung kita berjalan, naik motor, tengok-tengok ranting pokok jatuh. Jangan kita mengelak saja. Kita mengelak, kita tongkat motor, kita ambil buang. Nabi kita tengok amalan kita buat. Ini sekurang-kurang amalan amalan umat Muhammad. Sebab iman itu tercabang sampai 60 hingga 70 cabangan iman. Yang paling tinggi ialah kalimatul la ilaha illallah. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cabang yang paling tinggi sekali. Yang paling rendah sekali ialah imatatul adza 'anil tariq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka diperlihatkan amalan itu kepada Rasulullah. Umat ni siapa? Setiap afrad kita ni, setiap peribadi kita, setiap individu kita. Nabi SAW melihat setiap orang membuat baik. Hatta setiap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hatta setiap kebaikan yang dibuat oleh umat, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Ni logik tak boleh pakai dah ni. Logik tak boleh pakai. Macam mana Nabi tengok semua? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takkan Nabi boleh tengok semua kot. Kita kalau tengok hak ni, kita tak tengok hak ni. Kalau kita tengok orang ni, kita akan tertinggal tengok orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Logik tak boleh pakai. Sebab agama ini, dia bukan logik. Agama tak pakai logik, agama pakai wahyu. Sebab itu kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
yang kita faham daripada hadis, yang kita faham daripada ungkapan para sahabat. Kalaulah agama ini dia pakai logik, tentulah menyapu di bawah khuf lebih patut daripada menyapu di atas khuf. Khuf ni stokin hak kulit tu. Kalau kita tahu cara guna, ambil sembahyang kita tak perlu basuh kaki. Kita hanya menyapu di atas khuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi khuf tu sapu di atas, bukan sapu di bawah. Sepatutnya sapu di bawah, pasal kita pijak kan. Tapi sapu di atas, berarti agama tak pakai akal, dia tak pakai logik, dia pakai wahyu. Segi akal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lalu di kubur, kita kena bagi salam kepada ahli kubur. Kita kata assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam untuk kamu wahai penduduk, wahai ahla diyaril muslimin, wahai ahli perkampungan orang-orang Islam. Di dunia ni kita duduk campur-campur. Dalam taman tu ada kita orang Islam, ada Hindu, ada Cina. Bila kita masuk dalam kubur, semua Islam lagah. Dipanggil perkampungan orang Islam. Salam untuk kamu wahai ahli perkampungan orang-orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan salam itu disambung dengan wa inna insyaallah, kami ni insyaallah bikum lahiqun, pun akan ikut kamu juga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita kena turun kereta ke bagi salam, ataupun paling kurang kena turun tingkap kot bagi salam, ataupun kena renggah, kena kelui, macam tu ke? Tak kan? Maknanya kita tak erti alam sebelah tu macam mana. Tak perlu buat turun tingkap, tak perlu turun kereta, tak perlu khiau, tak perlu. Maknanya lagi sekali agama kita tak pakai logik. Hal ni ialah merupakan sesuatu yang Tuhan nak tunjuk kebesaran dan keagungan dia. Subhanallah. Kita pun tak erti macam mana kehidupan di alam kubur. Tak erti. Alam kubur ni subhanallah ada satu pemberitaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada banyak pengalaman penggali-penggali kubur. Pada saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku proses pemindahan kubur lama. Nak pindah ke kubur baru, di antaranya macam-macam sebab, pembangunan dan sebagainya. Pengalaman orang korek kubur ni, kehairanan orang korek kubur, tulang ni dia duduk selunggup. Dia duduk selunggup. Tanam hari itu kepala aku ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepala aku ni, kaki aku ni. Tapi bila mana nak berlaku pemindahan tu, dia duduk selunggup, dia tak duduk panjang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun kita tak tahu apa sebab, apa punca dia. Tapi disebut oleh para ahli ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesaat seseorang tu masuk dalam kubur, dia akan didatangi oleh malaikat munkar dengan nakir. Bila malaikat tu mai, maka yang tidur dibaringkan menghadap arah kiblat tadi, dia akan bangkit menjawab.
Kalau bangkit berjawab, duduk macam kita duduk ni, duduk bersila tu. Allahumma salli ala sayyidina. Bangkit macam mana? Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Segi logik, dah duduk dalam kapal tu tak boleh bangkit dah lah. Tapi bangkit jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila bangkit jawab, man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, sampai habis 5 soalan. Tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam katanya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, di atas sifat bangkit duduk itulah akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lama-lama dia akan relai habis semua badan jasad, jadi tulang pun duduk selenggup macam tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak tahu. Pernah berlaku dalam sejarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini diceritakan oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Satu masa satu orang korek kubur di Mekah. Tengah-tengah dia korek kubur, untuk kematian satu orang, tiba-tiba kubur sebelah tu runtuh. Bila kubur sebelah tu runtuh, terkejut dia sebab dalam kubur tu satu orang tengah membaca Al-Quran. Kubur tu runtuh, sebelah tu ada seorang tengah baca Quran. Yang didengari oleh orang yang korek kubur ni, dia tu sedang baca suratul Mulk, sedang baca surah Tabarakalladzi. Bila kubur ada reban, dia terkejut. Allahumma salli ala sayyidina. Soalan yang dia tanya, kiamat dah kah? Kiamat dah kah? Kata kalau kita jadi penggali kubur, terketak-ketak dah. Tak lagi lah kan. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila kata tak lagi, dia dah tutup balik. Yang dilihat oleh orang tu, orang yang baca Quran itu membaca surah Tabarakalladzi dengan tulisannya lah tulisan emas. Ini dicerita oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Kita tak kerti alam kubur tu macam mana. Subhanallah. Sebenarnya banyak alam yang kita semua tak kerti. Banyak alam yang semua kita tidak ada ilmu tentang alam itu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sebenarnya alam yang kita nak pergi esok ni, dia panggil alam barzah tu, alam yang sebegitu canggih, sophisticated, alam yang sebegitu canggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ada macam alam kita ni. Nak pergi nak kena naik kereta, nak pergi sebuah tempat kena naik lori, kena naik bas, naik kapal terbang. Allahumma salli ala sayyidina. Alam itu alam yang satu detik boleh sembahyang beribu-ribu rakaat. Satu detik tak tu, sedetik tu boleh sembahyang beratus-ratus, beribu-ribu rakaat. Alam tu. Subhanallah. Siapa-siapa yang Tuhan bagi sembahyang di alam tu bukan untuk menambahkan pahala dah, tapi ialah untuk memberi sebagai tanda penghormatan Allah kepada si hamba yang di dunia ni hari itu dia suka sembahyang, maka Allah bagi dia sembahyang lagi. Nikmat dalam kubur yang dinikmati ialah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina. Seperti mana satu orang bernama Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ni yang paling dia suka sembahyang. Jadi kita ni subhanallah, barangkali ada amalan yang paling kita suka. Kalau Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang paling dia suka ialah puasa. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, amalan yang paling dia suka ialah sembahyang. Ibnu Umar puasa tak banyak, yang sunat banyak. Kata Ibnu Umar, aku pilih sembahyang daripada puasa. Sebab kalau aku puasa, aku terlambat duduk saf pertama. Para sahabat Nabi saf pertama ni berebut soalan Sayyidina Muhammad.
Kalau mai tak awal, soh belakang lah. Ibnu Umar tak mau duduk soh belakang, dia nak duduk soh pertama. Dia meninggalkan puasa sebab nak duduk soh pertama. Lebih-lebih lagi salatul maghrib. Itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sementara Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala suka puasa. Sampailah Sayyidina Aisyah ni dia punya suka puasa sampai dia minta, ya Allah Tuhan aku, matikanlah aku wahai Tuhan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Suka puasa sampai minta, ya Allah matikanlah aku tengah puasa. Sayyidina Aisyah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas Nabi kita wafat dia hidup 40 tahun pula. Nabi kita wafat dia umur 18. Jadi dia hidup lagi lepas itu selama 40 tahun, berarti meninggal ketika umurnya 48 tahun. Sayyidina Aisyah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mati di akhir-akhir Ramadan. Dia mati di akhir-akhir Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana di akhir Ramadan tu jatuh sakit. Bila jatuh sakit, sakit teruk. Orang buat amai ubat, minta dia makan. Dia tak mau makan. Orang yang bawa ubat kata kat dia, Ummul Mukminin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau Ummul Mukminin tak makan ubat, sakit ni boleh bawa mati. Apa dia balas? Aku nak herankan mati. Musa Sayyidina Muhammad, hantau dah, aku dah berdoa 40 tahun. Aku nak mati dalam keadaan aku berpuasa. Akhirnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala dia mati sedang berpuasa. Maknanya dia akan berbuka puasa dengan Rasulullah. Dia berbuka puasa dengan Rasulullah. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah relate-nya alam dunia ni dengan alam sana. Seperti mana juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni alam ni dia boleh sambung sini sana. Seperti mana saya pernah cerita tentang Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Osman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi semayang. Lepas Nabi semayang, Nabi akan kalih kepada makmum seperti mana saya berhadap pada tuan-tuan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni lepas semayang tu imam menghadap kat ni kan, menghadap kanan. Pasal apa? Ini mazhab Syafi'i. Pasal apa kita menghadap? Pasal apa kita menghadap macam ni? Sebab dia berbetulan dengan makam Rasulullah. Sebabnya tak apa ni. Tak apa. Sebabnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditanya oleh banyak orang kepada para ulama salafus salih. Bila mana kita nak berdoa menghadap kiblat ataupun kita nak berdoa menghadap makam Rasulullah. Bila orang pergi ziarah makam Rasulullah, kita nak berdoa menghadap arah makam Rasulullah ataupun kita nak kalih menghadap kiblat. Ada orang yang pernah pergi umrah, pergi haji nampak. Kita masuk daripada Babus Salam, kita keluar ke Babul Baqiyah, kita lalu depan makam Rasulullah. Bila kita singgah depan makam Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, pada ketika itu
Ghalibnya orang akan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu kita angkat tangan, kita berdoa kan. Nak berdoa menghadap makam ke ataupun nak kalih menghadap kiblat? Ni kiblat ni. Kalau orang Arab Saudi, bila mana kita angkat tangan macam tu, dia kata kiblat ya syekh, kiblat ya syekh, dia suruh kita menghadap kiblat. Jadi soalannya, nak menghadap kiblat ke ke arah makam kita nak berdoa? Jadi ulama dalam mazhab kita kata menghadap arah makam Rasulullah. Sebab fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam. Kenapa kita menghadap arah makam Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab Rasulullah ialah wasilah di antara engkau dan Allah. Dan Rasulullah ialah wasilah di antara Nabi Allah Adam dan Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan Nabi Allah Adam dengan sebab Nabi Allah Adam bertawassul dengan Rasulullah. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat Muhammad engkau ampunkan dosa dan kesalahanku. Jadi Nabi lah asbab kita semua akan mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Kita berdoa, kita mula dengan alhamdulillah, kita mula dengan selawat. Kita habis dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir pun dengan selawat, kita akhirkan dengan pujian pada Allah. Maknanya doa kita ni kalau tak ada selawat berarti tak ada cok. Barulah doa tu akan naik. Jadi maknanya semua segala-galanya ialah Rasulullah. Jadi sebab itu kita menghadap belah kanan, menghadap ke arah makam Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadap arah sahabat. Lepas bagi salam, Nabi akan menghadap arah sahabat. Bila Nabi kita berdoa, satu hari Nabi berdoa, Nabi tunjuk isyarat kepada Sayyidina Osman. Nabi doa, Nabi tunjuk pada Sayyidina Osman. Ya Allah Tuhanku, tunjuk pada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman terkejut. Pasal apa Nabi berdoa, Nabi tunjuk isyarat kat dia. Habis Nabi kita berdoa lah, Sayyidina Osman, ya Rasulullah. Pasal apa Rasulullah? Ada apa Rasulullah? Nabi kata, Osman, aku nampakkan hang, soalan Sayyidina Muhammad, hang akan dibunuh oleh orang munafikin. Hang akan dibunuh oleh orang munafikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Rasulullah, ya ka Rasulullah. Maknanya Sayyidina Osman betul yang bunuhnya munafikin. Kata Nabi pada Sayyidina Osman, sallallahu alaihi wasallam, pada hari hang akan dibunuh tu, Nabi kata, aku nak pesan kat hang. Yang pertama, hang jangan lawan. Hang jangan lawan. Lepas tu Nabi pesan yang kedua, hari tu hang puasa. Hari tu hang puasa. Sayyidina Osman ni subhanallah senyum, ya Allah, macam itulah takdir kehidupan aku. Bila dibunuh munafikin, makna apa? Dia akan mati syahid. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di atas bukit Uhud. Bila Nabi kita duduk atas bukit Uhud tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba bukit Uhud tu dia macam bergoncang, macam gempa bumi dia goncang. Nabi kata, hai Uhud, berhenti, jangan duduk goncang. Hang tahu dah atas hang ni siapa? Atas hang ni ada Siddiq, sallallahu sayyidina Muhammad, wa syahidan. Atas bukit tu ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Osman. Kena Nabi pada bukit Uhud berhenti, jangan duduk gerak. Hantar dah atas hang ada siapa? Atas hang ada Siddiq wa syahidan, iaitu Umar dan juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Maka Nabi dah beritahu Umar akan dibunuh, Sayyidina Muhammad,
Sayyidina Osman akan dibunuh. Jadi bila mana Nabi panggil macam tu, Nabi habaq kamu akan dibunuh oleh munafiqin, faham kata Sayyidina Osman akan mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Osman tunggu masa yang dijanji oleh Allah dan Nabi-Nya. Lepas zaman Sayyidina Abu Bakar, mai zaman Sayyidina Umar, mai zaman dia jadi khalifah. Sayyidina Osman mula-mula jadi khalifah, orang terima dengan baik. Tapi akhir pemerintahan dia ubah satu polisi. Polisi dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tukar menteri-menteri semua adik-beradik dia. Kalau bahasa dia panggil apa? Kronisma. Jadi orang petikai, apa Sayyidina Osman ni lantik adik-beradik? Sedangkan orang lupa hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, berpegang juga dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Maknanya khulafa'ur rasyidin ni lepas macam nak buat pun tak apa. Mereka telah diberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiki dan memperelokkan agama, sebab mereka mendapat autoriti daripada Rasulullah. Akhirnya orang kata, apa Sayyidina Osman, apa Sayyidina Osman, apa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni istihad dia lantik adik-beradik dia macam ni, sebab lantik adik-beradik ni senang. Adik-beradik ni boleh kata lebih kurang, hang merintah tak betul ni, hang ni main lewat sikit ni, hang boleh kata. Tapi kalau orang kita nak kena hormat banyak, nak kena pedor kalau kita bercakap, nak kena berlapik bercakap, payah. Sebab angkat adik-beradik semang, sebab senang boleh kata. Itu ijtihad Sayyidina Osman. Akhirnya subhanallah, mai gerakan daripada Mesir. Daripada Mesir, bala tentera daripada Mesir, dan lepas kepung rumah Sayyidina Osman. Bila lepas kepung rumah Sayyidina Osman ni khalifah, dia boleh petik jari. Tentera negara Islam ada. Negara Islam tenteranya kuat. Tapi dia tak bagi tenteranya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menghalang kepungan rumah dia. Sebab dia ingat Nabi kata, hang jangan lawan. Kalau orang ni pakat nak bela dia, tapi dia kata jangan, sebab aku ingat Nabi pesan hari itu jangan lawan. Akhirnya rumah kena kepung. Rumah kena kepung, makan tak masuk, minum tak masuk, air tak masuk, makanan tak masuk, semua tak masuk. Sayyidina Osman pada hari itu, daripada awal pagi hanya membaca Al-Quran saja. Sebab tahu dah hari itu hari mati. Dan hari itu dia puasa. Sayyidina Sayyidina Muhammad, hari itu dia puasa. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca Al-Quran, terlelap. Dalam terlelap tu mimpi Rasulullah. Mimpi jumpa Rasulullah. Dalam jumpa dengan Nabi itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata, hasaruka, mereka kepung kamu ya Rasulullah. Dia bermanja dengan Rasulullah. Qataluka, mereka perangi kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Osman, ya Rasulullah. Ketika itu Nabi bagi pilih. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku bagi dua pilihan ke hang. Sama ada aku nak berdoa kepada Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah datangkan pertolongannya, hancur yang kepung kamu, hancur habis hak kepung rumah hang. Ataupun kamu pilih, hari ini kamu dibunuh dan hari ini kamu berbuka puasa dengan aku. Nak pilih hak mana?
Kata seorang, ya Rasulullah, saya pilih hari ini saya mati, saya nak buka puasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dijaga. Waktu terjaga tu tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ceria dah, keluar air mata menangis, seronok. Dia panggil isterinya, Nailah Al-Farafishah, dia kata, abang mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi bagi pilihan hak ni. Abang pilih apa? Abang pilih hari ni abang mati, abang nak buka puasa dengan Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak dan berapa detik rumah dipecahkan. Bila rumah dipecahkan, orang meluru langsung membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dan darahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terpercik di atas Quran yang sedang dia baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, nampak tak? Sayyidina Uthman duduk setengah ni di balik dunia, setengah ni di alam balik sana. Nampak tak? Dia buka puasa, dia puasa di alam sini, buka puasa di alam sana, duduk. Sedangkan alam sana tu bila mati, tinggal jasad, ruh pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Sekali kita tak erti. Sebahagian hari duduk di alam ni, sebahagian hari duduk di alam barzakh. Buka puasa alam sini, buka di alam sana. Sama juga berlaku pada satu orang soleh. Orang soleh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perindu Rasulullah. Main pada negeri yang jauh, berjalan beribu-ribu batu sebab nak pergi ziarah Rasulullah. Sampai di Madinah, bekal dah habis. Kalau Madinah lah ada banyak kedai boleh pergi. Zaman dulu, Allahumma salli ala sayyidina, tak ada kemudahan macam tu. Sampai di Madinah, terus ke makam Rasulullah. Bila pi ke makam Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rindu kepada Rasulullah, bercakap dengan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kubur lah. Dia angkat tangan, cakap dengan Rasulullah. Antara dia sebut Rasulullah, aku main daripada negeri jauh Rasulullah, aku rindu pada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Aku dah tak ada apa Rasulullah, aku fakir, aku tak ada apa, aku lapar Rasulullah. Mengadu pada Rasulullah lapar. Dalam duk mengadu, terlena di kubur Rasulullah, di makam Rasulullah. Dalam tidur tu lah mimpi Rasulullah. Dalam tidur tu dia mimpi apa? Sayyidina Ali dan Rasulullah mai. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dan Rasulullah mai. Sayyidina Ali gerak dia. Sayyidina Ali gerak dia, hey. Makit. Tengok ni siapa ni? Tengok Sayyidina Ali, tengok Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tengok wajah Rasulullah. Sebab Rasulullah wajahnya cantik, jamal. Nabi wajahnya indah. Terlupa segala-galanya sebab terpaku dengan wajah Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali senyum. Pasal masalah Sayyidina Muhammad, sebab orang ni tak pernah tengok Rasulullah, terpaku tengok wajah Rasulullah. Lepas tu baru sedap. Bagi sedap-sedap tu Nabi bagi satu roti ada, sekeping roti. Jadi bila Nabi bagi sekeping roti, dia sambil-sambil makan roti, sambil-sambil tengok wajah Rasulullah. Soalan. Haduk makan, mata duk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, makan sedap, tengok wajah Nabi lagi sedap. Tuan-tuan, pada ketika tu subhanallah, masalah duk tengah makan, habislah separuh roti, jaga. Tengok sekeping roti duduk tengah dia. Sebab sebelah makan dalam tidur, sebelah lagi
luang tidur. Pun lagi sekali kita tak reti. Macam mana alam hak balik sana. Maka sebab itu bila mana kita baca hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibentangkan amalan kepadaku, dibentangkan amalan umatku padaku, elok dan baik. Elok, baik dan buruk. Aku tengok amalan yang baik di antaranya ialah umatku buang benar-benar hati elok aku jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Turut jalan. Macam mana kalau buang benda macam mana kalau kita buang benda tak elok dalam masjid? Waktu saya mengaji dulu, Tok Guru saya kata, hampa nak kahwin lah dengan bidadari. Mana ada kata tak mau, semua kata ya. Salah semua. Kata Tok Guru, kalau hampa nak kahwin dengan bidadari, hampa ambil sampah-sampah dalam masjid. Itulah mahar mengahwini bidadari syurga. Tuan bayang tengok orang jadi siap masjid. No, dulu siap sapu sampah, dah siap pakai vacuum. Maknanya siaplah yang paling dapat kehormatan paling tinggi. Walaupun siap ni masalah saya nak kepiah pakai ni penuh petik lalat. Kain tu berenda-renda, tak renda. Kain ni kadang-kadang bila tak serika jadi macam renda-renda. Baju pun tak serika, tapi dia dah ada mahar kahwin dari syurga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi dalam masjid tengok sampah jangan tinggal, ambil. Kalau ambil ikut jalan tu pun dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Tentulah duk barangkali kalaulah orang yang kerja di malih perbandaran tu faham tak? Kadang-kadang kerja di malih perbandaran tak, dia hanya makan gaji, dia tak tahu kelebihan ni. Ambil sampah ni dia benda yang menyakitkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa kerja tu dia macam tentera juga. Tentera kalau semata makan gaji, dia tak niat mempertahankan negara. Kalau dia perang esok dia mati syahid, dia tak spend hak tu, dapat gaji jelah, tak dapat pahala. Dia kena sebab kita bila mana kita kerja dengan satu kerja, kita kena faham satu pihak duit dapat, satu pihak ialah pahala dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau pahala dia tak boleh kira. Kalau duit, dia kira saya kerja daripada pukul 8 sampai pukul 4. Pukul 4 saya tak maulah. Saya nak balik lah. Ni kalau makan gaji. Kalau dia makan pahala, masalah Sayyidina Muhammad pukul 4 patut balik lah. Tapi ada orang lagi. Hak ni kira pahala pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Islam ni kena cerdik. Ada orang dia kerja time office, lebih pada office tak mau pergi dah. Kalau lebih pada office nak orang panggil apa? Overtime, kena bayar lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni saya teringat Pak Sumit. Pak Sumit ni pegang dengan pendapat Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Saya pergi ziarah dia kata ustaz mengajar sekolah tu ustaz bukan ada pahala. Terkejut saya. Pasal apa Pak Su? Ustaz dapat gaji lah. Ustaz dibayar dah, pahala tak ada lah. Astaghfirullahalazim. Balik penin. Mengajar lama, pahala tak ada. Jadi, tapi balik tu kok. Kalau macam tu saya kena buat satu, saya kena mengajar juga, saya tak ambil gaji. Allahumma salli ala sayyidina. Hak tu duk mengajar sebelum subuh. Masalah Sayyidina Muhammad lepas asar, hak tu saya tak ambil gaji. Saya tak satu, hak tu siapa tak bayar. Sebab saya takut betul pandangan Pak Subin. Berarti kosong tak dapat apa. No, saya takut. Tuan-tuan pun sama.
Tuan-tuan kerja apa pun, kena ada kerja yang tuan-tuan buat, tuan-tuan tak kira hak tu duit. Hak ni nak tolong orang. Ni khidmat dia panggil. No, soalan Sayyidina Muhammad takut betul pandangan Ibn Arabi ni. Baik, kita buat lillahi ta'ala. Allahumma salli. Kalau orang nak bayar, alhamdulillah. Tapi kalau tak bayar, alhamdulillah juga. Tapi siapa nak kerja kalau orang tak bayar? Kerja apa? Di kaunter. Kerja apa? Macam-macam kerja lah. Lepas tu orang tak bayar, nak pergi kerja lah, mencari kerja lain. No? Subhanallah, kita ni kena banyak, dia kena amalan khidmat. Khidmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ada banyak masjid saya pergi, bilik air tak elok. Masjid comel, bilik air tak elok, tak comel, kotor. Lepas tu pula saya tengok satu masjid lain, dia kata pastikan masalah senat bilik air dan tandas kita bersih, sebab kami tidak menyediakan orang macam tu. Kami tak menyediakan orang yang kerja cuci bilik air. Soalan Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang notis tu bagus juga, tapi siapa yang peduli notis tu? Tak ada orang peduli pun. Patutnya masalah Sayyidina Muhammad, bila keluar notis macam tu, maka ada seorang dia panggil ahli khidmat, cuci bilik air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Susah carilah orang yang nak cuci bilik air ni. Saya tengok satu orang guru saya, dia mengaji di India. Sampai-sampai di madrasah hadis di India tu waktu zuhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu zuhur, sebelum zuhur orang tidur qailulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunyi madrasah, semua pelajar tidur. Dia pun pergi masjid, sampai di masjid dia tengok satu orang tua duduk cuci bilik air, duduk beruih bilik air. Dia pun tak apalah, habis ambil wudu, nak masuk masjid, dia tanya, pakcik nak tanya masalah Sayyidina Muhammad. Rumah mudir madrasah hadis ni, rumah dia hak mana? Kata pakcik itu, rumah tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Masih pakcik, dia masuk masjid. Selagi dekat-dekat nak zuhur, masalah Sayyidina, orang dah mula masuk masjid. Pelajar-pelajar dah mula masuk masjid, masalah Sayyidina Muhammad. Azan, lepas tu bila mana nak mula semayang, masalah Sayyidina Muhammad, masuklah satu orang tua masuk masjid, langsung ke tempat imam, jadi imam. Tengok, loh, pakcik tadi, pakcik hak basuh bilik air tu, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas baru tahu rupanya itulah mudir madrasah hadis di India. Tu para ulama. Jadi mereka nak rebut imatatul adza 'anil tariq, buang benda-benda hak tak elok tu. Sebab Nabi tengok, walaupun kita basuh tandas tapi Nabi kita tengok. Tuan-tuan, tak maukah Nabi kita tengok kita? Walaupun kita buat dosa apa pun tak tahu, tapi Nabi kita tengok. Bukankah itu nikmat yang paling besar Allah bagi kat kita? Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang faham, dia tak duli orang tak tengok dia buat baik, sebab dia faham kata Allah melihat, Nabi juga tengok dia buat baik. Cukuplah, alhamdulillah, dapat nikmat tu pun sudah dah. Tak dapat lain pun tak apa dah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Tambahlah kita main masjid ni, kita mengaji, duduk balik ilmu. Nabi tengok semua kita ni. Itulah yang Nabi kata, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku pun baik untuk kamu. Bila mana aku mati, Nabi kata, dibentangkan amalan kamu kepada aku. Bila mana aku tengok kamu buat baik, hamidullah alaih, aku bersyukur kepada Allah. Bila aku tengok hampa buat tak baik, Nabi kata, istaghfartullah alaikum, aku pohon ya Allah, ampunkan umatku, ampunkan umatku, ampunkan umatku. Taib. Jadi alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa istiqamah buat baik. Hatta sekecil-kecil benda baik pun kita tak pandang itu kecil.
pada kita besar sebab dilihat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.